Assalamualaikum Ustaz. Saya daripada sebelum ni saya bekerja dengan tenang, rasa seronok. Tapi baru-baru ni saya rasa terganggu dengan rakan-rakan yang sering mengata di belakang saya. Saya perhatikan dulu saya ada kawan-kawan yang rapat dengan saya. Sekarang ni dah macam diorang dah tak endah dengan saya. Lagi satu, jika ada satu masalah yang kena mesti saya dipersalahkanlah, sedangkan saya tidak tahu menahu pun perkara tersebut. Bukan hanya masalah kerja, masalah di luar kerja pun sama. Mereka kata saya buat itulah, buat inilah, sehingga satu hari tu saya hampir bergaduh dan meninggikan suara sebab saya kena tuduh melakukan tugasan dengan sambil lewa. Tapi saya rasa saya buat kerja tu dengan bersungguh-sungguh. Kadang-kadang terasa tertekan dengan keadaan macam ni. So, bagaimana pandangan dan nasihat Ustaz dalam situasi saya ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita bersama dalam Sekilas Bersama Ustaz. Macam biasa kita bercakap tentang isu-isu ataupun permasalahan yang kita boleh kongsi. Mungkin orang lain pun ada juga isu ataupun cerita yang sama. Kita dengar tadi tentang budaya mengata di belakang, budaya tikam belakang, budaya yang kita sebut sebagai budaya yang jelek kalau dalam kitab-kitab lama lah, ya. Tapi itu juga disebut sebagai budaya orang pengecut. Sebab apa? Sebab dia tikam belakang. Kalau dia berani, ada gentleman, barulah high council. Dia sebenarnya gini, kalau kita bercakap pasal kita hidup dalam budaya yang macam ni, ini bercanggah dengan apa yang pernah Rasulullah sebut. Rasulullah kata, sebagai seorang beriman, saudara kita yang duduk dengan kita, duduk sekeliling kita, dia rasa aman dengan lidah dan tangan. Ada dua benda yang sifat orang beriman ni, dia memberi keamanan kepada saudara dia yang lain. Maknanya, kalau kita hidup dengan kawan-kawan, kita hidup dekat tempat kerja, kita rasa macam tak selamat. Kita rasa macam ada je benda orang nak buat kat kita. Tikam belakang lah ni. Pasal kalau depan-depan kita boleh berdepan. Dan ini sebenarnya menyebabkan kita hidup dalam dunia acah-acah, dunia munafik nama dia. Kalau sebut kadang-kadang bunyi macam kasar, tapi kena sebut supaya jelas kita faham. Saya nak buat ringkasan macam mana kita nak selesaikan sebenarnya. Nombor satu, kita sendiri kita elakkanlah daripada budaya nifak ni. Depan muka Allah, macam muka syurga orang cakap, tapi dekat belakang dia tak sabar-sabar nak tikam orang, nak pijak orang, jatuhkan orang, tak menyebabkan kita duduk naik atas. Kalau kita nak jadi baik, nak jadi mulia, jangan hina orang, sebab kita burukkan orang, kita tak jadi baik pun. Sebab itu penting kita jadi ikhlas, jujurkan diri kita. Jangan hidup acah-acah. Jangan nak tunjuk jadi baik je, tapi jadilah betul-betul baik. Jangan cakap belakang. Betulkan setting kita, betulkan setting kita. Sebab kita nak perbetulkan kita, kita nak naikkan martabat kita, kita betulkan kita. Para ulama kita pun dia kata, walaupun kita disuruh berbaik dengan semua orang, kita bersedara dengan semua orang, tapi kalau duduk dalam suasana macam ni, jauhkan diri. Elakkan diri kalau kita rasa dia beri pengaruh buruk pada kita atau membahayakan kita. Jangan salah faham lah. Kita sendiri tahu kita kena latih supaya kita selamat daripada orang-orang macam ni. Kita betulkan kita teruskan jadi baik. Jangan buat dekat orang. Tapi kalau ada orang keliling yang tak baik, kita jangan berbaik. Jangan bersahabat dan jangan bersubahat. Dua-dua tu kena jaga. Dan yang terakhir, sebenarnya kalau kita nak selamat dalam keadaan macam ni, kita kena ajar diri kita supaya cakap yang baik-baik, berkawan dengan orang baik-baik, dan kita sentiasa wujudkan persekitaran kita tu persekitaran yang baik-baik supaya kita tidak menjadi mangsa. Pasal kita dengar tadi pun sebenarnya kesan dia kita juga yang sengsara. Kita nak korbankan diri kita pun tak guna dalam keadaan ni. Kita kena betulkan keadaan, kita kena cari suasana yang baik, yang positif, insya-Allah. Mudah-mudahan kita dapat jadikan diri kita orang baik, kita dapat orang keliling kita orang baik, dan kita dapat berterusan jadi baik. Jangan tikam belakang orang, jangan biarkan orang tikam belakang kita. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.